Salam sejahtera. Hari ini ada netizen yang meluahkan rasa tertanya-tanya, siapakah pemilik uang 270 juta dan jongkong emas itu? Namun demikian, ada netizen kata, mungkinkah bekas pegawai Ismail Sabri Yaakob itu telah pun menjadi kambing hitam? Yang menjadi buah mulut juga ialah, semoga empat pegawai itu buka mulut. Semoga empat pegawai itu buka mulut cerita bagaimana dan apa yang terjadi sebenarnya. Kerana menjadi tanda tanya, bagaimana pegawai-pegawai sahaja, kita nak cakap pegawai-pegawai sahaja, kerana pangkatnya hanya pegawai sahaja, mampu mengumpul kekayaan luar biasa, menyakau uang begitu banyak. Bagaimana, di mana, dari mana, macam mana caranya? Itu antara persoalan netizen. Sebelum saya teruskan, izinkan saya berkongsikan kepada anda satu produk, yaitu produk ubat gout ataupun minyak sapu gout. Siapa yang ada masalah gout boleh membeli produk tersebut. Dia murah, berkesan menurut testimoni dalam ruangan testimoni, ianya berkesan dan boleh membantu ibadat yang mau beribadat dan juga memudahkan kita bergerak. Okey, itu perkongsianlah untuk anda semua. Tolong beli dalam beg yang ada di dalam video ini. Kita teruskan lagi ulasan ini. Ada yang kata mereka berharap pemilik uang itu bersuara, buka ceritalah cepat-cepat. Jangan sampai ada yang teraniaya. Kalau benar ianya hanya bersifat penganiayaan ataupun menjadi kambing hitam, segeralah bersuara, kata mereka. Jangan pula kamu yang masuk penjara, orang pemilik sebenar uang tersebut pula goyang-goyang kaki. Kerana ramai netizen yang tidak percaya sebenarnya, kurang percaya bahawa empat bekas pegawai itu mampu mengumpul uang sebanyak itu. Dari mana mereka dapat, kata netizen? Kalau mereka kontraktor, mungkinlah mereka mampu menyimpan begitu banyak. Kalau mereka ini ialah tycoon, tauke besar, mungkinlah mereka mampu menyimpan uang, menyimpan jongkong emas, menyimpan barangan kemas sebanyak itu. Tapi kalau sekadar pegawai biasa saja, pegawai lah kan, ataupun dia adalah bos-bos, sedangkan ahli-ahli parlimen pun sebenarnya sangatlah, hampirlah mustahil dapat mengumpul uang begitu banyak. Yang lebih menariknya lagi, mereka hanya sempat menjadi bekas pegawai mungkin hanya sekitar beberapa tahun. Kerana mengikut perkiraan, Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri tidaklah terlalu lama. Tapi bagaimana kes ini, uang terlalu banyak. Sekian untuk kali ini. Kita berharap si pemunya uang atau pemunya rumah yang menjadi yang menjadi masalah besar itu dapat bersuara dan menyelesaikannya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini berkaitan dengan siasatan penemuan uang lebih 270 juta ringgit, jongkong emas dan sebagainya, berkaitan dengan Perdana Menteri yang ke-9 Ismail Sabri Yaakob. Akhirnya SPRM arahkan Ismail Sabri istihar harta. Netizen memberikan pelbagai reaksi tentang keputusan SPRM ini. Ada yang setuju, ada juga yang mempersoal. Namun demikian, lebih ramai yang setuju. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mempromosikan sebuah produk gout. Sesiapa yang ada masalah gout, sila beli produk dalam beg ini. Produk ini sangat berkesan, halal, dan sudah ada yang membeli, sudah memberikan keterangan, memberikan testimoni mereka sembuh. Baik, kita teruskan. Terima kasih kerana membelinya.
Perdana Menteri yang ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob diarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM untuk membuat pengisytiharan harta susulan siasatan berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram. SPRM berkata arahan itu adalah mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 pada 11 Disember 2024. Yang menjadi tanda tanya kepada netizen ialah mereka tertanya-tanya, selama ini Ismail Sabri Yaakob bilakah terakhir beliau mengisytiharkan harta? Kebiasaannya penjawat awam diarahkan mengisytiharkan harta sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Bilakah kali terakhir Ismail Sabri Yaakob mengisytiharkan harta sehingga SPRM mengarahkan beliau membuat pengisytiharan harta yang terkini? Itulah yang menjadi buah mulut dalam netizen. Adakah Ismail Sabri Yaakob gagal mengisytiharkan harta dalam masa yang terkini? Kata SPRM juga, Ismail Sabri juga sudah membuat pengisytiharan harta itu secara rasmi pada 10 Februari lalu. Untuk makluman, Ismail Sabri sudah hadir ke pejabat SPRM untuk memberi keterangan pada 19 Februari lalu. Namun SPRM tidak menolak kemungkinan bahawa beliau akan dipanggil semula bagi membantu siasatan lanjut menurut SPRM. Siasatan kes didakwa berkait PMA 9, SPRM menyita wang tunai 170 juta dan jongkong emas tulin RM7 juta semalam. Dan juga yang lebih menarik lagi ialah SPRM panggil 10 lagi saksi kes rasuah ubah wang haram membabitkan Perdana Menteri yang ke-9. Yang menjadi juga persoalan dan perdebatan buah mulut netizen pengikut kes ini ialah siapakah saksi-saksi 10 orang yang dinyatakan ini. Apa peranan mereka di dalam kes pengumpulan uang lebih 200 juta ringgit, jongkong emas, barangan kemas dan juga barang-barang yang lain itu. Apa peranan mereka sehingga mereka juga dipanggil? Kenapa begitu ramai? Dan sebenarnya siapakah pemilik uang tersebut? Jumpa lagi, tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, ini maklumat terkini daripada SPRM yang pastinya mengejutkan Anda semua terkait dengan Ismail Sabri Yaakob. Wah, rupa-rupanya saudara, maklumat terkini yang kita terima bukan sekadar 170 juta uang yang telah ditemui dalam kes ini. Tetapi sebenarnya ianya sudah mencecah 270 juta. Karena yang dilaporkan hari ini ialah SPRM merampas 170 juta di tempat yang baru, ini tempat baru, dan 16 kg emas daripada bekas pegawai Ismail Sabri Yaakob di tempat yang baru. Itu hari ini. Tapi sebelum itu, jumlah yang telah ditemui sebelum itu ialah sebanyak 100 juta ringgit uang tunai dan barang berharga, termasuk barangan kemas yang disembunyikan dalam beg dan peti besi di beberapa bilik. Jadi jumlahnya sebenarnya 270 juta ringgit ditambah dengan 16 kilogram jongkong emas dan juga barangan kemas yang disembunyikan dalam beg dan peti besi di beberapa bilik. Jadi adakah ini pecah rekod dunia? Pecah rekod Najib? Entahlah. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengucapkan selamat berbuka puasa kepada rakan-rakan semua. Saya nak kongsikan dengan Anda satu ubat gout yang terbukti benar baik. Orang sudah beli daripada review saya. Dan mereka kata, komen mereka selepas menggunakan, kata mereka telah melegakan gout mereka. Lebih mudah mereka mengerjakan ibadah dan juga tidak menyakitkan, tidak pedih. Dan lebih penting lagi halal. Tolong tekan dalam kantung ataupun beg plastik yang ada dalam video ini. Tekan dan Anda beli. Beli murah, harganya murah. Sekarang ini harganya sedang dalam promosi. Shopee berikan saya promosi harga untuk Anda semua. Jadi beli segera sebelum harganya kembali semula kepada harga asal. Terima kasih kerana menyokong saya. Baik, jadi apa yang menariknya tentang Ismail Sabri Yaakob, siasatan berkait dengan kes ini? Yang pertama saya sudah nyatakan tadi,
Rupa-rupanya jumlah yang sudah terkumpul ialah 270 juta ringgit uang tunai, itu pertama. Yang kedua, 16 kilogram emas jongkong emas tulin bernilai hampir berapa? Hampir 7 juta ringgit. Dan yang selain daripada itu, rupa-rupanya juga telah ditemui dalam simpanan ialah barangan kemas yang disembunyikan dalam beg dan peti besi di beberapa bilik. Itu rupa-rupanya. Jadi, apalagi maklumat yang kita mau kongsikan. Rupa-rupanya dinyatakan SPRM dalam satu kenyataan telah pun mengesahkan bahawa bekas Perdana Menteri yang ke-9 Ismail Sabri Yaakob telah disiasat berhubung kes rasuah dan penggubahan wang haram. Jumlah wang tunai yang ditemui tersebut hampir 4 kali ganda penemuan wang tunai dalam kes Jabatan Air Sabah. Ayo. Sedangkan yang kes penemuan wang tunai dalam kes Jabatan Air Sabah pun kita sangat terkejut sebab disimpan di peti. Macam-macam lah duit itu disimpan. Dalam dapur ada, dalam kabinet ada. Di mana-mana, buka saja laci ada duit. Buka saja laci ada duit. Itu baru sedikit. Yang ini 4 kali ganda penemuan dalam kes Jabatan Air. 270 juta. Dan jongkong emas bernilai hampir 7 juta. Dan barangan-barangan kemas. Bayangkan itu. Jadi kalau campur semua, boleh kata mungkin boleh mencecah 280 juta. Aduh, ini memang, oh my God. Banyak gila lah kan. Dan yang menariknya sebenarnya ialah SPRM dalam satu kenyataan turut mengesahkan bekas Perdana Menteri ke-9 itu disiasat berhubung kes rasuah dan penggubahan wang haram. SPRM menyita wang tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.